Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertamanya, sorry cikgu pakai baju macam ni sebab cikgu rakam ni sekarang ni dekat jam 11 malam. I'm doing this for you. Cikgu buat rekaman ni untuk kamu. Semoga ini membantu kamu mungkin ulang kaji ataupun memberi sedikit memberi sedikit idea macam mana saya mesti ulang kaji kan. So hari ini cikgu akan mengajar subjek RBT ataupun Reka Bentuk dan Teknologi. Kita mulakan dengan bab 1 bagi tingkatan 2. Okay. So apakah bab 1 bagi tingkatan 2 ini? Sebenarnya bab 1 bagi tingkatan 2 adalah penyelesaian masalah secara inventif. Okay. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ini penuh dengan masalah, ya. Tetapi masalah itu tidaklah boleh dilihat sebagai satu-satu masalah sahaja. Sebaliknya, anggaplah setiap yang dianggap ataupun yang disebut masalah itu sebagai satu cabaran. Kerana setiap masalah ada penyelesaian, dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita kenal pasti masalah itu terlebih dahulu. Jadi selepas kita mengenal pasti masalah-masalah tersebut, kemudian kita senaraikan beberapa jalan penyelesaian dan selesaikan masalah yang dihadapi itu dengan teliti. Tapi jika masalah itu gagal untuk diselesaikan, ubahlah cari langkah penyelesaian yang lain. Dan bagaimanakah kerusi itu boleh disesuaikan dengan ketinggian kamu? Contohnya, ya. Baiklah, kita terus masuk kepada topik ini, ya. So, ini gambar-gambar semua. Suka cikgu katakan di sini, cikgu suka mengajar dengan menggunakan buku teks. Sebab buku teks ini sebenarnya lengkap, ya. Baiklah, tiada lagi masalah untuk orang yang tinggi seperti saya duduk di kursi ini dan kaki saya boleh menjejak lantai walaupun saya rendah. Kerana semuanya telah dikaji untuk menghasilkan satu kursi yang boleh diduduki oleh kebanyakan orang, ya, sebenarnya. Baiklah, pertama sekali kita masuk di dalam bab 1.1 lah, iaitu pengenalpastian masalah. Dan di sini apa yang bakal kita pelajari adalah mengenal pasti masalah. Yang pertama, pada masalah tersebut adalah masalah inventif ataupun masalah bukan inventif, ya. Dan di sini kita akan menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. Dan kata kunci bagi subtopik ini adalah beri perhatian pada beberapa kata kunci ini. Yang pertama sekali inventif, kedua penambahbaikan, ketiga logik, dan keempat prinsip, kelima adalah analisis. Okey, baiklah, kita masuk kepada subtopik 1.1.1, iaitu mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga inventif. Sebelum kita masuk kepada topik ini, cuba anda tanya diri anda sendiri, apakah itu bukan inventif dan apakah itu inventif, ya. Baiklah, kenapa kita mulakan dengan bukan inventif? Kerana sebenarnya bukan inventif ni dia lebih mudah jika dibandingkan dengan masalah inventif, ya. Kenapa? Kerana sebenarnya masalah bukan inventif ini adalah satu masalah yang sering kita hadapi di dalam kehidupan seharian kita, ya. Dan di sini dalam kehidupan seharian kita sering berhadapan dengan pelbagai situasi, yang mana situasi itu memerlukan kita untuk membuat pilihan. Membuat apa? Membuat pilihan. Hasil daripada keputusan pemilihan yang kita lakukan memberikan kita satu pengalaman baru di dalam membina pemikiran yang matang. Dan kadang-kadang situasi seperti itu sebenarnya memaksa kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih pantas. Sebagai contohnya, sebelum memasak kita perlu menyediakan bahan mentah, ya. Siapa sini suka masak, ya? Sudah pasti kalau anda ataupun kita mau masak, kita mestilah menyediakan bahan mentah. Kalau tidak, kita mau masak apa, kan? Jadi sudah pasti bahan mentah yang kita mau masak itu perlu dipotong, ya. Jika sekiranya pisau yang digunakan untuk memotong itu tumpul, maka sudah tentu kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya, pisau itu perlu diasah. Okey, ini adalah salah satu daripada masalah bukan inventif, yang mana
kita hadapi ya, sesiapa yang suka memasak, ibu-ibu, bapa-bapa ataupun adik-adik yang suka memasak, mungkin kadang-kala kita memotong ayam, daging, ikan, sayur dan sebagainya, tiba-tiba memotong memotong ayam, kita punya pisau tu tumpul, dia susah memotong ya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Asal pisau itu, selesai masalah. Okey. Dan inilah situasi kehidupan seharian, berhadapan dengan pelbagai situasi ya, dan keperluan dalam membuat keputusan. Apabila kita sudah membuat keputusan, maka kita akan memperolehi pengalaman baru, dan dengan pengalaman baru ini ia akan melatihkan pemikiran kita menjadi semakin matang ya. Jadi di dalam hal ini, masalah yang dikenal pasti ialah pisau tumpul kan tadi ya. Jadi penyelesaiannya adalah dengan mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Kemudian barulah kerja-kerja memotong dan menghiris dapat dilakukan dengan mudah dan juga cepat ya. Dan kaedah penyelesaian masalah bagi kes ini langsung tidak mewujudkan kesan sampingan ya. Maksudnya bila kita selesaikan masalah tersebut, tidak ada lagi masalah lain ataupun kesan sampingan yang akan timbul ya. Jadi proses sebagai contoh tadi ya, proses mengasah pisau yang dilakukan itu tidak menjejaskan bahagian pisau ataupun merosakkan hulu pisau sebagai contoh. Jadi kita mungkin mengandaikan bahawa mata pisau tersebut tumbing sedikit atau bengkok, atau mungkin juga ketajamannya dapat mendatangkan bahaya terhadap tangan pengguna. Namun andaian kesemua kesan sampingan itu tidak berlaku ya. Jadi masalah bukan inventif ini sebenarnya lebih kurang begini, alatan tidak berfungsi dengan baik. Jadi dengan itu masalah dikenal pasti, dan kita ada proses penambahbaikan bagi alatan tersebut, dan alatan itu setelah ditambahbaikan, alatan dapat digunakan semula dan tidak ada kesan sampingan. Itu adalah masalah bukan inventif ya. Boleh faham? Masalah bukan inventif ya, apabila kita melakukan penambahbaikan terhadap masalah tersebut, tidak timbul lagi masalah-masalah yang lain. Boleh faham? Itu adalah masalah bukan inventif. Okey. Baiklah, seterusnya kita masuk pada masalah inventif pula ya. Masalah inventif. Masalah inventif ini ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Maksudnya bila ada sesuatu kerosakan, kita cuba baiki. Kemudian apabila kita melakukan penambahbaikan tersebut, maka wujud satu masalah yang lain. Okey. Baiklah, sebagai contoh adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.1.1, 1.1.1 dan juga Rajah 1.1.2, Rajah 1.1.3 sehingga Rajah 1.1.4, yang mana dalam contoh ini masalah meja tidak dapat menampung berat beban dapat diselesaikan. Namun kesan sampingan wujud, iaitu meja menjadi lebih berat dan memerlukan lebih ramai tenaga pekerja untuk mengalihkannya. Ya, kita lihat di sini. Rajah 1.1.1, meja ini tidak dapat menampung berat beban buku-buku ini ya, yang terlalu berat untuk ditampung oleh meja ini ya. Boleh lihat boleh lihat. Okey. Sorry, maafkan saya. Kemudian Rajah 1.1.2, kaki meja tersebut digantikan dengan kaki yang diperbuat daripada besi sebagai penambahbaikan. Bila begini ya, bila ditukar menjadi besi, daripada kayu menjadi besi, apa yang berlaku? Maksudnya meja itu akan menjadi lebih berat. Jadi apabila meja itu menjadi lebih berat, apa yang terjadi di situ? Maka lebih ramai ataupun lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengalihkan meja ini ya. Jadi di sini ya, lihat Rajah 1.1.3, tenaga 2 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki kayu sebelum penambahbaikan ini ya. Rajah 1.1.3. Kemudian di dalam Rajah 1.1.4, tenaga 4 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. Kenapa? Sebab meja itu telah menjadi berat kerana telah ditukar kakinya menjadi besi ya. Jadi besi itu lebih berat daripada kayu. Jadi proses penyelesaian masalah secara inventif banyak digunakan dalam industri. Masalah lain yang timbul dalam industri akan diubahsuai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara
inventif. Okey. Baiklah, bila meja ini semakin berat seperti ini, bila ditukar kakinya menjadi besi, kamu rasa apa yang kamu boleh lakukan di sini? Ya. Mungkin kamu boleh letak roda di bawah meja ini supaya meja ini boleh disorong begitu sahaja oleh satu ataupun dua orang, dan ianya lebih mudah untuk dialihkan jika kita menambahkan roda di bawah kaki besi meja tersebut yang telah pun ditambah baik. Okey. Baiklah. Cikgu rasa sampai situ saja. Kita masuk dalam subtopik 1.1.1 saja dahulu. Okey. Baiklah, bertemu lagi di dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.